A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wabil islami dina, Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'asir, fa inna taysir alaika yassir Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah kita akan baca sebuah kitab karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi. Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan bahawasanya sesuatu amalan yang tidak mempunyai sandaran, yang menjadi kebiasaan amalan orang-orang Melayu terutamanya di Nusantara. Sebagai contoh, sesuatu ibadat yang menjadi kebiasaan, contohnya Yasin malam Jumaat, kebiasaannya lagi membaca surah An-Nas sebelum memulakan takbiratul ihram, untuk memulakan solat, berjabat tangan selepas menunaikan solat. Adakah amalan-amalan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sungguh pun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah perkara itu diharamkan ataupun perlu ditinggalkan kerana ianya bid'ah, ataupun perkara tersebut tidak sebenarnya mendatangkan masalah dalam agama dan juga urusan agama seharian kita. Dr. Muhammad Nizam mengambil pendekatan bahawa satu-satu amalan itu boleh dilakukan ke ataupun tak boleh dilakukan pada sudut syariatnya dan pada sudut pengamalannya. Dan Dr. Muhammad Nizam tidak mudah membid'ahkan sesuatu amalan ataupun mengatakan orang itu sesat, ataupun orang yang tak melakukannya pun sesat. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-14, iaitu bacaan Yasin malam Jumaat. Bab ke-14 ini menceritakan tentang bacaan Yasin pada malam Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Yasin malam Jumaat masyhur terutamanya di Malaysia. Bacaan Yasin menjadi bacaan yang telah dijadualkan di masjid-masjid, di surau-surau. Selain daripada Isnin hingga Jumaat, disusun waktu-waktunya kuliah maghrib, kuliah tasawuf, kuliah berkaitan Quran, kuliah berkaitan dengan fiqah, dan masjid ataupun surau menghususkan malam Jumaat kita baca Yasin. Adakah membaca Yasin pada malam Jumaat ini dikatakan bid'ah? Kita tengok ya. Yang pertamanya, ada tomahan yang mengatakan bahawa majlis bacaan Yasin pada satu bentuk ibadat yang baru. Maksudnya majlis bacaan Yasin malam Jumaat adalah satu bentuk ibadah yang baru. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berkumpul dengan para sahabat untuk duduk pada malam Jumaat membacakan Yasin di Masjid Nabawi suatu ketika dahulu. Adakah amalan ini salah? Justeru ada beberapa pendapat mengatakan ianya adalah bid'ah dan sesat. Adakah membaca Yasin pada malam Jumaat dikatakan bid'ah, dan amalan membaca Yasin pada malam Jumaat dikirakan sesat? Sesat ini maksudnya tidak mengikuti syariat Islam lah. Sesat, terkeluar daripada agama. Sesungguhnya surah Yasin amalan yang dekat dengan majoriti masyarakat Muslim di Nusantara.
sampaikan dalam satu keadaan orang yang tak pernah membaca Al-Quran, tidak fasih membaca Al-Quran dan tidak biasa membaca Al-Quran. Maksudnya kalau dia baca Al-Quran, dia tergagap-gagap. Dia baca Al-Quran, dia pendek, ada panjang, ada salah lah dan sebagainya. Tapi disebabkan kelaziman surau dan masjid membaca Yasin pada malam Jumaat, dia terhafal surah Yasin. Dan sungguh pun dia terhafal surah Yasin dan bacaan dia Yasin dia betul. Siapa-siapalah, kita ambil lah sesiapa saja, boleh membaca Yasin 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang pertama, kalau dia biasa mendengarkan surah Yasin. Sebab apa? Menjadi kebiasaan telinga kita, masyarakat kita dengan surah Yasin. Adakah masalah ke kita membaca surah Yasin pada malam Jumaat? Kerana Yasin adalah termasuk dalam Al-Quran. Dan kalau sesiapa pun yang tidak mahir membaca Al-Quran, bila membaca Yasin, dia akan auto mengetahui. Contohnya 5 ayat pertama semua orang pun tahu. Siapa-siapa sahaja yang tak membaca Al-Quran pun, dia secara lumrahnya dia akan tahu. Sebab apa? Kita melazimi surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai habis. Ada orang boleh tahu, dan ayat pertama sampai orang boleh tahu ayat kun fayakun ada dalam surah Yasin. Ada surah Yasin. Dan ianya menjadi kebiasaan orang hafal sebahagian ataupun sedikit sebanyak dalam ayat surah Yasin. Sehingga kan kalau orang baca pangkal ayat dia tu, pangkal ayat, orang boleh tahu dah nak habiskan ayat tu macam mana. Contohnya, وَضَبَرَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Orang pun tahu. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Orang pun tahu nak sambung ayat dia. Sebab apa? Dah terbiasa dengan surah Yasin. Kita nak tengok apakah menjadi masalah berkumpul dalam membaca Al-Quran. Apa sandaran dia? Kita tengok ya. Kita akui bahawa Nabi tidak berkumpul pada setiap malam Jumaat untuk membaca surah Yasin. Tidak ditemui pun hadis yang khusus tentang perkara ini. Akan tetapi ada satu hadis. Amalan masyarakat ini mempunyai asas. Maksudnya amalan kita membaca surah Yasin pada malam Jumaat berkumpul ada asasnya. Apa dia? Asas dia melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Apa yang Nabi kata, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Apa Nabi kata? Nabi kata, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya berkumpul satu kaum ataupun satu kelompok di dalam rumah Allah. Apa yang Nabi kata? Yatluna kitaballah wa yatadarrusunahu bainahum. Dan apa yang mereka buat? Mereka membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan mereka bertadarus Al-Quran. Melainkan mereka mendapatkan ketenangan dan turun ke atas mereka rahmat Allah yang meliputi mereka. Maksudnya ada hadis Nabi bagi tahu sesiapa yang berkumpul untuk membacakan Al-Quran. Jadi Yasin termasuk dalam Al-Quran. Membacakan Al-Quran, melainkan Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada orang yang berkumpul membacakan Al-Quran. Dalam hadis ini, perkumpulan ataupun kelompok masyarakat mendatangkan pahala dan kebaikan hanya kerana mengingati Allah dan juga membaca Al-Quran. Berkumpul untuk berzikir. Kita tengok apa kisah seterusnya. Muawiyah memberitahu ada satu ketika dalam riwayat sahih Muslim, Muawiyah radhiyallahu anhu melihat satu halaqah, iaitu kumpulan dalam masjid. Apabila mereka berkumpul, lalu ditanyalah oleh Muawiyah ini, apa yang kamu buat? Dan mereka menjawab, kami sedang berzikir mengingati Allah. Muawiyah pun menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat majlis halaqah yang bertujuan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di hujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Jibril memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala
memberitahu bahawa Allah berbangga dengan perbuatan orang yang berkumpul mengingati Allah dan di hadapan para malaikat. Maknanya Allah berbangga-bangga disebabkan manusia ini berkumpul mengingati Allah, dan Allah berbangga-bangga dengan siapa? Allah berbangga-bangga di hadapan para malaikatnya, bahawa manusia ini sungguh pun mereka tak nampak perkara gaib, tapi mereka mengingati aku. Walaupun mereka tidak nampak aku, tapi mereka mengingati aku secara berkumpulan. Ulama muktabar dalam bidang hadis dan fiqh iaitu Imam An-Nawawi menyatakan, wa fi hadha dalilul lil fadlil ijtima' ala tilawatil Quran fi masjidi wa huwa madhhabuna wa madhhabu jumhur. Dan pada hadis ini, dalil bagi kelebihan berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid adalah mazhab kita dan mazhab jumhur ulama'. Beberapa riwayat dalam kelebihan surah Yasin. Yasin ni ada banyak kelebihan. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu, man qara'a Yasin fi lailati asbaha maghfurullah. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, maka dia berpagi dalam keadaan dia diampunkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin juga dianggap sebagai hati Quran, hati Al-Quran. Apa Nabi kata? Inna likulli syai'in qalba wa qalbu Al-Quran. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu hati, dan hati Al-Quran ialah Yasin. Hati Al-Quran itu adalah Yasin. Dan sungguh pun ada ulama berbeza pendapat tentang kesahihan hadis ini, sama ada dhaif ke ataupun sahih. Kita mengumpulkan tentang kelebihan-kelebihan surah Yasin. Surah Yasin. Sungguh pun hadis ini, kalaupun dikatakan sebagai dhaif sekalipun, tetapi Yasin termasuk dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kata-kata Allah. Bila kata-kata Allah, tidak kiralah mana-mana surah sekalipun, untuk kita beramal melalui fadilat amalnya, maka tiada masalah. Tiada masalah. Dan ada sebahagian masjid dan surah juga menambah. Baru-baru ini pun, sejak 10 tahun ke belakang ini ke ataupun 5 tahun ke belakang ini, ada masjid menambah, kita baca Yasin, kemudian kita baca surah Kahfi. Sungguh pun kita tidak membaca surah Kahfi, tapi kita membaca 10 ayat terawal ataupun 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terakhir. Sebab apa? Sebab ada hadisnya. Ada hadisnya. Apa yang Nabi bagi tahu? Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahun nur ma bainahu wa baina jum'atain. Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Antara Jumaat ni dengan Jumaat depan, Allah memberikannya dengan ketenangan cahaya. Cahaya ni bermaksudnya apa? Dipermudahkan oleh urusan Allah, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasan kehidupan antara Jumaat dan Jumaat yang akan datang. Ini adalah hadis daripada riwayat Baihaqi dalam Sunan As-Saghir. Selain itu, fadilat surah Kahfi juga mendapat pemeliharaan daripada Allah daripada fitnatul Dajjal. Jika kita tidak mampu membaca surah Kahfi seluruhnya, maka bacalah 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bukannya malam Jumaat kita tak boleh baca Quran yang lain. Boleh, silakan. Tapi menjadi kebiasaan. Kalau kita nak ubah, boleh, tak ada masalah. Tapi ketahuilah, bukan semua orang lancar. Ada orang dia lancar dengan Yasin. Dia lancar dengan Yasin. Sebab apa? Dia biasa ikut Yasin. Boleh kita nak ubah sedikit demi sedikit, tak ada masalah. Dan kita nak teruskan dengan membaca Yasin pun tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya apabila kita mudah membida'ahkan satu-satu amalan orang lain, sedangkan amalan itu, membaca Al-Quran itu memang dituntut pun dalam Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan membaca Al-Quran. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah. Ketahuilah
membaca Al-Quran, membaca Yasin pada malam Jumaat sungguh pun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap amalan itu yang telah disusun oleh ulama terdahulu ataupun yang telah kita lakukan, ianya amalan itu ada sandaran dia, walaupun hadis Nabi itu tidak secara khusus mengatakan berkumpul membaca Al-Quran surah Yasin, tapi Nabi sebut berkumpul membaca Al-Quran. Bila membaca Al-Quran, surah Yasin ke, surah Ikhlas ke, surah Baqarah ke, surah Al-Ma'idah ke, surah Sabah ke, dan surah Sejadah ke, tak ada masalah, bacalah sekali mana pun. Cuma pihak masjid dan surau, mereka menjadualkan, kita mengkhususkan baca Yasin supaya mudah diikuti oleh orang-orang awam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.